kami dari Kumpulan 3 dan kami ingin memperkenalkan perniagaan kami iaitu Colek Mamuang. Saya Lovina dan ini adalah rakan-rakan saya iaitu Sylvia, Ain, Aizat, Stephanie dan Armi. Perniagaan Colek Mangga atau lebih dikenal sebagai Colek Mamuang merupakan perniagaan yang menyediakan mangga segar yang berkualiti dan dilengkapi dengan sambal colek mangga yang menggabungkan rasa pedas, masam dan manis yang sesuai dengan cita rasa semua orang. Sasaran pelanggan bagi perniagaan Colek Mamuang ini adalah dalam kalangan warga UNIMAS, khususnya dari kalangan para pelajar. Kami memahami keperluan pelajar yang ingin mencari makanan ringan yang mampu milik dan mudah didapati. Oleh itu, kami telah menyediakan colek mangga sebagai snack harian yang segar, lazat dan berpatutan dengan harga RM12 per pack. Elemen-elemen utama yang ada pada bisnes model canvas. Yang pertama adalah value proposition. Terdapat 4 value proposition yang ada pada colek mangga. Yang pertama adalah produk fizikal. Kami menggunakan mangga segar jenis Thailand Mango dengan gabungan sambal colek ala Thai sesuai untuk semua cita rasa. Sambal colek ala Thai kami menggunakan bahan organik tanpa pengawin, menjadikan ia lebih segar dan sedap. Yang kedua adalah kemudahan pelanggan. Kami mengantar terus kepada pelanggan dengan pembungkusan yang kemas dan kedap udara. Selain itu, pelanggan kami dapat nikmati colek mangga yang siap dimakan tanpa perlu dipotong atau sediakan kuah sendiri. Yang ketiga adalah sentuhan kreatif. Colek mangga kami diinspirasikan dari cita rasa antarabangsa seperti gaya Thailand. Dan yang terakhir ialah nilai sosial. Impak positif dari setiap pembelian pelanggan kami dapat membantu petani mangga tempatan dan usahawan kecil untuk mempromosikan ekonomi desa. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian customer segmentation ataupun lebih dikenali sebagai segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini terdiri daripada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek demografi. Kami memberi fokus kepada pelajar dan penghuni UNIMAS. Penghuni UNIMAS ini terdiri daripada pelajar, pensyarah, pekerja kantin dan staf-staf. Dan kami juga tidak mengambil kira umur pelanggan kami dari 19 tahun dan ke atas. Majoriti yang membeli produk kami ini adalah terdiri daripada pelajar degree tahun 1 hingga tahun 3. Jantina pula lelaki dan perempuan. Pendapatan kami tidak mengira pendapatan pelanggan kami. Dan untuk aspek geografi pula, lokasi utama kami menjual produk kami ini adalah di dalam UNIMAS, dari fakulti FAB hingga ke fakulti lain seperti FSKPM, FSSK, FSGK dan sebagainya. Selain itu, penghantaran produk kami ke kolej masing-masing juga dijalankan seperti kolej dalam UNIMAS iaitu Kolej Alamanda, Sakura, Tas, Cempaka, Dahlia dan Bunga Raya. Kami juga menghantar produk kami ini ke kolej luar UNIMAS seperti Kolej Rafflesia dan Unijaya. Kami lebih fokus dalam memasarkan produk kami ini kepada pelajar-pelajar UNIMAS. Hal ini dikatakan demikian kerana kami tahu bahawa setengah pelajar UNIMAS ini amat berminat kepada gaya makanan yang sederhana tapi kaya akan rasa. Macam produk kami ini, kami memberi rasa masam, manis dan pedas kepada pelanggan kami ini. Dan kami sebagai penjual juga amat menggalakkan pelajar membeli produk kami kerana selain memberi manfaat yang memuaskan kepada kualiti produk, kuantiti dan harga, produk kami ini juga dapat mengubati rindu pelanggan kami terhadap kampung halaman. Seterusnya, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kami menjalankan perkhidmatan pribadi yang dijalankan secara bersemuka dengan pelanggan kami. Kaedah ini diguna pakai supaya proses penghantaran produk kami ini berjalan lancar dan produk yang diberi dalam keadaan yang masih segar dan layak untuk dimakan. Kami juga mengamalkan kaedah khidmat pelanggan yang berkualiti dengan segera memberi respon yang pantas kepada pelanggan kami dan menyapa mereka dengan ramah dengan penuh senyuman agar pelanggan kami merasa selesa dengan kami dan ingin membeli lagi. Dan sebarang aduan ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka akan kami layan secara profesional dan tanpa melibatkan emosi ataupun pribadi bagi mengelakkan kerugian produk yang kami jual.
Nilai dan kelebihan yang akan didapati jika turut serta dalam membeli produk kami ini, pelanggan akan mendapat pengalaman yang bernilai dalam merasai colek mangga kami dan berpeluang untuk membeli semula juga tinggi. Di samping itu, bagi mengelakkan kesalahfahaman mengenai produk kami juga menyediakan maklumat yang jelas dan relevan tentang isi kandungan dan harga yang ditawarkan oleh produk kami dalam poster yang disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan marketing channel and key resource. Pertama sekali saya akan membentangkan berkaitan dengan marketing channel, di mana kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai alat untuk mempromosikan produk kami. Platform ini membantu kami untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan kami untuk membeli produk kami, iaitu colek mangga Mamuang, melalui poster-poster dan feedback customer di Instagram ataupun WhatsApp. Perniagaan kami ini juga beroperasi secara business to customer, di mana kami menjual produk kami secara tulus kepada pelanggan kami, yang membolehkan kami untuk berinteraksi dengan pelanggan. Produk-produk yang telah ditempah akan dihantar secara cash on delivery, iaitu COD, iaitu kami menghantarkan produk kami secara bersumbukan kepada pelanggan kami. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan key resource. Key resource yang pertama iaitu sumber fizikal, iaitu mangga segar yang telah dibuat oleh pembekal. Sumber utama yang kedua iaitu sumber intelektual, di mana kami menggunakan nama yang unik seperti colek mangga Mamuang dengan memasukkan elemen bahasa Thailand iaitu Mamuang yang bermaksud mangga. Selain itu, penggunaan platform media sosial seperti Instagram digunakan untuk pemasaran. Key resource yang ketiga iaitu sumber manusia, iaitu produk yang akan dihantar oleh ahli kumpulan kami secara COD kepada pelanggan. Yang terakhir iaitu sumber kewangan, di mana kami menggunakan modal permulaan untuk membeli bekalan stok produk daripada pembekal. Itu saja daripada saya akan meneruskan pembentang ini dengan pembentang yang seterusnya. Tentang key activities dan key partners. Untuk key activities, kami akan membuat pesanan daripada pembekal dan membuat penghantaran pesanan pelanggan pada setiap hari Rabu, dan akan menyimpan produk dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegaran produk tersebut. Dan untuk memudahkan pelanggan membuat pesanan, kami akan menyebarkan Google Platform melalui WhatsApp. Untuk key partners, kami akan berhubung dengan pembekal produk dari luar, dan kami juga akan bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain untuk berkongsi atau memperkenalkan colek Mamuang kepada rakan-rakan yang lain melalui sosial media. Seterusnya, saya akan mengambil alih pembentangan, iaitu saya akan menerangkan cost structure. Sebelum itu, apakah cost structure? Cost structure merujuk pada cara sesebuah perniagaan menguruskan dan mengklasifikasi kos yang ditanggung dalam operasi mereka. Terdapat dua jenis cost structure, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap merupakan kos yang tidak berubah dengan jumlah pengeluaran jualan dalam tempoh tertentu. Sebagai contohnya, gaji pekerja. Kos berubah pula merupakan kos yang berubah secara langsung mengikut jumlah pengeluaran atau jualan. Contoh kos berubah seperti kos bahan mentah atau kos pengangkutan dan penghantaran COD. Dalam projek ini, cost structure yang kami gunakan hanyalah satu, iaitu kos berubah. Dalam kos berubah, kami menggunakan kos pengangkutan dan penghantaran COD, di mana penghantaran produk kepada pelanggan biasanya bergantung kepada bilangan barang yang dihantar atau jarak penghantaran. Contohnya, COD di Unit Jaya adalah percuma, tetapi di luar Unit Jaya akan dicas mengikut kejauhan tempat tersebut. Yang kedua ialah cost stock atau inventory cost. Kos yang merujuk pada kos yang berkaitan dengan menyimpan dan mengekalkan stok barangan yang dimiliki oleh peniaga. Contohnya, stok colek yang akan ditambah sekiranya stok sebelum ini sudah habis. Seterusnya, ini adalah transaction record kami, di mana
di mana kebanyakan customer memilih untuk membayar secara transfer. Ada juga yang bayar secara cash, di mana kami akan menghantar produk kami kepada mereka dan mereka akan bayar kepada kami. Dan ini adalah monthly income kami, di mana semua hasil jualan kami dicatat dan dan jumlah keuntungan yang kami dapat daripada jualan kami memperolehi sebanyak RM104. Itu saja daripada saya. Saya seterusnya menyerahkan pembintangan ini kepada rakan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai revenue stream. Apa itu revenue stream atau aliran pendapatan? Merujuk kepada pelbagai sumber yang menghasilkan pendapatan bagi sebuah perniagaan melalui penjualan barang, perkhidmatan atau aktiviti lain. Terdapat dua jenis aliran pendapatan kami gunakan untuk kami punya bisnes, iaitu aliran pendapatan berulang atau recurring revenue stream, iaitu langganan. Pelajar Unimas boleh melanggan untuk mendapatkan colet mangga secara berkala seperti seminggu sekali dan pesanan akan dihantar pada petang Rabu. Yang kedua, aliran pendapatan transaksi iaitu transactional revenue stream, iaitu penjualan dalam talian. Colet mangga menawarkan perkhidmatan penghantaran pelanggan yang membolehkan pesanan melalui kami punya link di Google Document, di Google Doc, dan membayar untuk setiap kali penghantaran yang telah dihantar. Overall business idea. Apa yang kami jual? Kami menjual colet mangga yang segar dan pedas pada tahap kepedasan dan perisa yang boleh diubah suai. Siapa sasaran pelanggan kami? Kami menyasarkan kepada pelajar Unimas yang gemar makanan ringan dan sedap, mampu milik dan mudah didapati. Keunikan pada kami punya nilai pasaran ialah harga yang mampu milik iaitu RM12, pilihan kepedasan dan juga topi yang boleh diubah mengikut selera pelanggan. Strategi promosi kami menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram untuk menarik minat pelanggan. Bahagian visibility of business. Pada bahagian operationally, perniagaan yang kami jalankan berjalan dengan lancar. Bekalan mangga yang kami perolehi pada setiap minggu yang dengan kos yang rendah, terdapat rancangan yang jelas untuk menjual colet mangga kami. Permintaan yang stabil terutamanya pada waktu puncak seperti pada waktu makan tengah hari atau semasa acara kampus. Malangnya, kami selalu memberikan kami punya colet mangga, penghantaran colet mangga kami pada hari Rabu malam. Financially, perniagaan yang boleh dijalankan menjalani keuntungan seperti harga colet mangga yang mampu milik untuk pelajar tapi masih memberikan keuntungan kepada kami. Kos bahan mentah yang rendah seperti mangga, rempah dan juga pembungkusan tampung dengan hasil jualan kami. Rancangan kewangan yang jelas untuk mengekalkan keuntungan kami punya penjualan colet mangga.